Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya seperti biasalah di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun tentunya berada bersama saya di studio ruang bicara ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah monsun Timur Laut. Bersediakah kita? Saya anggap ini sebagai satu topik yang cukup penting sebenarnya, dan dalam suasana dan juga keadaan cuaca yang tidak menentu kebelakangan ini, sudah pastilah ianya kita harapkan akan mendapat perhatian anda sedang bersama kami di ruang bicara ini. Baiklah, tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio, kita ingin mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Encik Muhammad Helmi Abdullah yang merupakan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Jadi Helmi, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat ya. Syakawi sendiri bagaimana? Macam ni nampak segak ya. Okey, macam saya katakan, ini merupakan satu topik yang cukup relevan dan penting sebenarnya, dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, kalau anda juga ingin bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara, jangan lupa dua talian kami sediakan kepada anda seperti biasa di 0326979767 dan juga di 0326979768. Baik, hari ini berlaku lagi tiba-tiba keadaan banjir di Klang. Dalam situasi yang tidak dijangkakan. Sebelum ini berlaku juga banjir yang agak serius di kawasan beberapa kawasan di Kedah. Dan ini merupakan antara perkara-perkara yang sememangnya lah membimbangkan rakyat, dan mereka juga ingin tahu sebenarnya apa yang berlaku. Jadi mungkin kita boleh berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama dengan tuan. Tetapi sebelum ini pun MET Malaysia telah pun meramalkan bahawa banjir besar akan berlaku pada hujung November, tetapi kemudiannya MET Malaysia sendiri menafikan kenyataan tersebut. Jadi mungkin tuan boleh komen. Sebenarnya berita tentang banjir besar yang dikatakan akan berlaku pada penghujung November itu bukan dikeluarkan oleh pihak MET Malaysia lah. Oleh kerana banjir besar ataupun episod hujan lebat berterusan yang boleh menyebabkan banjir besar ataupun banjir monsun semasa monsun Timur Laut ni tak boleh diramal lebih awal. Sekarang ni kita baru menghampiri penghujung bulan September. Kalau nak ke bulan November ada sebulan lebih lagi kan. Nak penghujung November hampir 2 bulan lagi tempohnya. Jadi setakat ini belum ada kaedah ataupun kaedah saintifik lah untuk kita meramalkan sejauh begitu ke hadapan lah tentang apa yang akan bakal berlaku semasa monsun Timur Laut pada tahun ni. Cuma pihak kami boleh mengeluarkan contohnya ramalan keadaan cuaca signifikan misalnya apabila ada tanda-tanda awal, misalnya seminggu sebelum satu episod hujan lebat berterusan berlaku, pihak kami akan mengeluarkan apa yang dikenal sebagai ramalan cuaca signifikan. Yang ini akan dipaparkan ataupun dimuat naik di laman web kami dan juga disebarkan melalui pelbagai media sosial kami lah, contohnya FB dan sebagainya, untuk maklumkan tentang kemungkinan yang ada. Jadi itu seawal seminggu, sebab ramalan kami pun kalau Syarawi pernah melawat laman sesawang kami, cuma setakat ramalan sehingga seminggu yang akan datang. Jadi ini menunjukkan bahawa keupayaan semasa ni ramalan cuma setakat seminggu yang akan datang. Dan untuk mengeluarkan amaran misalnya, kalau amaran hujan lebat berterusan yang boleh menyebabkan banjir monsun tu ataupun banjir besar sekalipun, pihak kami cuma mampu mengeluarkan seawal 3 hari. Itu adalah berdasarkan pada SOP kami lah. Dan ada kalanya dalam keadaan yang sukar mungkin cuma sehari je masa yang kita dapat keluarkan amaran tu dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi untuk mengatakan bahawa kita dapat ramal sebulan, 2 bulan lebih awal, bahkan berminggu-minggu lebih awal, memang
di luar daripada kemampuan Malaysia, dan sudah semestinya kenyataan seperti itu atau berita yang dikeluarkan tu bukan berasal dari pada Malaysia lah. Jadi orang ramai mungkin bila dengar berita yang sebegitu jauh sangat ramalannya. Berminggu-minggu lebih awal itu bukan dari Malaysia. Sebab bila tuan sebut tentang ramalan cuaca, selain daripada ramalan cuaca, apa lagi sebenarnya fungsi dan peranan yang dimainkan oleh Met Malaysia lah untuk mendapat satu gambaran yang lebih jelas kepada penonton kita? Met Malaysia mempunyai banyak fungsi lah. Antaranya ialah untuk mencerap keadaan cuaca di negara ini, dan data yang dicerap tu, data cuaca tu akan disimpan, diarsip dan digunakan untuk pelbagai tujuan. Antaranya ialah untuk pemantauan misalnya perubahan iklim, pemantauan kenaikan suhu jangka panjang misalnya kan, untuk kita lihat pola ataupun trend kenaikan suhu tersebut lah. Dan data kaji iklim ni ataupun data yang kami arsip ni juga boleh digunakan untuk pelbagai tujuan, misalnya untuk kejuruteraan, untuk reka bentuk bangunan, sebab untuk membuat bangunan yang tinggi misalnya faktor cuaca ataupun angin tu juga yang dikira. Apa yang dikenal sebagai wind loading misalnya kan, ataupun kekuatan angin yang boleh mempengaruhi bangunan struktur yang tinggi. Kita juga memainkan peranan dari segi memantau gempa bumi di negara kita. Juga kita pantau secara berterusan, sebab gempa bumi ini berlainan dengan ramalan cuaca. Tak boleh diramal lebih awal. Gempa bumi cuma boleh dikesan apabila ia berlaku. Apabila ia berlaku, pihak kami dalam masa lebih kurang 8 minit akan menghebahkan maklumat tersebut kepada agensi-agensi yang terlibat, dan juga kepada dimuat naik di laman sesawang dan juga di media sosial kami lah. Dan sekiranya perlu, kemungkinan nasihat tsunami juga akan dikeluarkan, ataupun amaran tsunami akan dikeluarkan kepada untuk maklumkan orang ramai tentang risiko yang ada. Itu dari segi gempa bumi ataupun dan juga tsunami. Selain daripada itu, kami juga memantau komposisi atmosfera, misalnya dari segi pemantauan mendapan hujan berasid misalnya di negara kita, dan juga kita ada juga memantau gas-gas rumah kaca ataupun greenhouse gases. Yang ini greenhouse gases ataupun gas-gas rumah kaca yang latar ataupun background greenhouse gases lah. Tujuan pemantauan itu ialah untuk pelaporan kepada apa yang dikenali sebagai UNFCCC kan? Itu kerangka convention kerangka perubahan iklim di bawah bangsa-bangsa bersatu. Jadi dan juga satu juga yang penting biasanya kita lakukan apabila ada keperluan, misalnya agensi ataupun pihak negeri-negeri yang memohon untuk melakukan pembinaan awan. Itu salah satu juga perkhidmatan yang pihak kami boleh bekalkan dengan kerjasama misalnya dengan TUDM jika ianya pada skala yang besar, ataupun jika ianya pada skala yang kecil, kita boleh lakukan dengan pesawat yang kita ada kontrak dengannya lah. Jadi itu antara secara ringkas fungsi-fungsi Met Malaysia selain daripada mantau cuaca dan mengeluarkan amaran dan ramalan cuaca lah. Saya tertarik hati dengan fungsi dan peranan seperti apa yang Helmi sebut yang dilakukan oleh Met Malaysia. Tetapi sebelum kita pergi lebih jauh lagi lah, kita tahu ini merupakan satu tugas dan tanggungjawab yang bukan mudah sebenarnya, terutamanya kalau kita melihat kepada situasi iklim terkini yang kadang-kadang susah untuk kita jangkakan apa yang akan berlaku selepas ini. In terms of equipment, dari aspek kemudahan equipment yang ada kepada Met Malaysia, apakah kita up to date sebenarnya dari segi grading jika dibandingkan dengan jabatan-jabatan kaji cuaca di luar negara misalnya? Apakah anda berpuas hati sebenarnya? Met Malaysia adalah ahli kepada pertubuhan meteorologi sedunia ataupun WMO, World Meteorological Organization. Jadi sebagai negara anggota, pihak kami perlu memiliki peralatan untuk contohnya mencerap cuaca, untuk mengeluarkan ramalan cuaca yang standing dengan negara ataupun piawaian yang ditetapkan oleh pertubuhan peringkat antarabangsa. Sebab kalau pencerapan yang kami lakukan tu tak mematuhi piawaian ditetapkan, pencerapan itu berkemungkinan tidak dapat digunakan pakai untuk dikongsi, sebab
pencerapan meteorologi ini dikongsi dengan negara-negara anggota yang lain. Jadi sebab untuk kita buat ramalan memantau keadaan cuaca tu tak cukup dengan data yang kita pantau atau kita cerap di negara kita. Kita kena guna pakai juga data daripada negara-negara lain. Jadi semua negara yang bernaung di bawah Pertubuhan Meteorologi Sedunia ini berkongsi data pencerapan mereka lah. Jadi ini untuk kebaikan bersama sebab untuk meramal lebih daripada tempoh beberapa hari sebenarnya kita memerlukan data hampir daripada seluruh dunia. Jadi itulah begitu kompleksnya untuk kita meramal ni. Nampak seolah sepatutnya mungkin orang sangka kan cukup dengan data di negara kita saja, tapi yang itu ada silap sedikit. Sebab kita bayangkan kalau taufan yang terbentuk di Lautan Pasifik bukan berasal dari negara kita kan. Dia akan ianya akan bergerak ke barat melintasi mungkin negara Filipina, macam taufan Noru yang membadai Filipina dan juga membadai Vietnam. Juga mempengaruhi keadaan cuaca di negara kita sebenarnya dari segi tiupan angin di negara kita ni ataupun di kawasan perairan negara ni bertambah kuat, menjadi kencang, menyebabkan laut bergelora dan sebagainya, dan juga pembentukan garis badai yang berlaku di beberapa kawasan di negeri Sabah misalnya, dan juga di utara semenanjung Malaysia. Ini visual yang ya betul. Yang kita saksikan sekarang ini di Filipina kalau tak silap saya. Jadi inilah apa yang berlaku. Ya, betul. Ya, betul. Tetapi kadang-kadang satu perkara yang juga saya nak dapatkan pandangan daripada Tuan Helmi lah. Tuan banyak menyebut, ialah kita pun menyebut di antara cuaca, kita menyebut tentang iklim. Tetapi mungkin ramai di luar sana yang tidak tahu bahawa ada perbezaan sebenarnya bila kita cakap tentang cuaca, tentang iklim. Mungkin Helmi boleh perjelaskan ni. Untuk menjelaskan mungkin dengan contoh lebih mudah untuk kita menerangkan. Sebenarnya iklim ni adalah purata bagi cuaca yang kita cerap, itu secara mudahnya lah. Jadi sekiranya kita mencerap misalnya suhu bertahun-tahun lamanya, mungkin tempoh 10 tahun ataupun 20 tahun 30 tahun yang lepas suhu tu puratanya bagi contohnya satu kawasan ialah adalah iklim ataupun salah satu daripada parameter iklim lah. Jadi maknanya iklim ni adalah purata bagi cuaca yang dicerap. Misalnya saya bagi contoh lagi ialah hujan pada bulan November misalnya di Malaysia, di contohnya di negeri Kelantan, mungkin sekitar 700-800 puratanya sebagai contohnya milimeter untuk bulan tu. Jadi itu adalah purata jangka panjang. Itu adalah satu daripada elemen-elemen iklim lah. Itu menunjukkan bahawa ini adalah apa yang purata bagi pencerapan jangka panjang tu. Jadi itu mewakili iklim bagi kawasan tersebut. Manakala cuaca ni yang kita cerap hari-hari. Contohnya semalam suhu di ataupun suhu di maksimum contohnya di Kuala Lumpur 32 darjah Celsius misalnya, itu adalah cuaca, elemen cuaca. Tapi jika suhu tu dicerap hari-hari bertahun-tahun lamanya, jadi ianya boleh membentuk apa yang dikenali sebagai iklim bagi kawasan tersebut. Jadi iklim ni secara ringkasnya adalah purata jangka panjang bagi cuaca yang dicerap itulah, parameter cuaca yang dicerap. Jadi itu perbezaannya lah antara iklim dengan cuaca. Okey, saya juga nak dapat pandangan yang lebih jelas daripada Encik Helmi sendiri lah. Kita bercakap tentang El Nino ya. Kemudian selain daripada itu ada juga El Nino. Satu lagi, dan kemudian ada juga fenomena apa yang disebut sebagai equinox. Jadi ini pun memerlukan penjelasan perbezaan sebenar jadi antara ketiga-tiga perkara yang saya bagikan itu. La Nina dan El Nino ni ianya adalah fenomena berskala besar lah. Lautan dan juga atmosfera. Jadi bila contohnya sekarang ni negara kita dipengaruhi oleh fenomena La Nina lah. Kita jangka ianya akan berterusan sehingga penghujung tahun ni lah, dan keberangkalian sekitar 65% macam tu. Jadi ianya mempengaruhi taburan hujan sebenarnya di negara kita. Mengikut kajian boleh meningkatkan
hujan, taburan hujan, apabila ada kajian ini dilakukan, apabila La Nina tu pada tahap yang sederhana, ini ada kajian yang dilakukan, taburan hujan di negara kita, di negeri Pasir Timur misalnya, pada musim monsun timur laut bertambah. Jadi itu antara kajian yang dilakukan. Manakala El Nino pula adalah fenomena juga yang berskala besar. Ianya orang kata berlawanan dengan La Nina lah, berskala besar, atmosfera dan lautan yang dimanifestasikan dengan kenaikan suhu di sebelah barat dan timur laut. Itu cara untuk mengukur sama ada El Nino ni wujud lah. La Nina tu ialah berlakunya penurunan suhu lautan. Ini suhu lautan ini secara mungkin agak teknikal untuk kita terangkan, tapi kesannya kepada negara, yang paling penting ialah kesannya macam La Nina ni, angin timuran di negara kita akan bertambah, membawa lembapan yang lebih tinggi, dan biasanya ataupun lazimnya akan menyebabkan curahan hujan yang lebih tinggi lah. Jadi kalau kita lihat semasa musim barat daya, musim barat kita juga dipengaruhi oleh La Nina yang sedang berlaku. La Nina ni sebenarnya berlaku 3 tahun betul-betul. Ini adalah tahun yang ketiga ianya mempengaruhi cuaca di negara kita. Jadi ini menyebabkan salah satu sebab yang dikenapasi bagi musim barat daya kita yang agak lembap ni lah. Jika kita tengok biasanya musim barat daya ini ianya bersifat cuaca yang agak kering. Kita akan lihat ada jerebu, kesan jerebu, kebakaran dan sebagainya. Tapi pada tahun ini kita lihat ianya lembap. Jadi itu adalah kesan La Nina lah. El Nino akan biasanya menyebabkan musim badai kita ni lebih kering daripada biasa lah. Dan masa El Nino yang kuat terutamanya, kadang kering tu adalah agak ekstrim, boleh menyebabkan berlakunya gelombang haba dan juga kemarau lah di kawasan-kawasan tertentu, seperti yang berlaku pada 1998 di negara kita. Kita alami, misalnya Kuala Lumpur mengalami keadaan yang agak serius. Masalah bekalan air berlaku pada waktu tersebut. Itu disebabkan oleh kesan daripada fenomena El Nino lah. Manakala equinox pula adalah fenomena astronomi. Ianya tidak menyebabkan kesan yang ketara kepada cuaca di negara kita lah. Jadi equinox ni, bila orang kata dia sama bila betul-betul di garis khatulistiwa masa equinox berlaku, tak ada bayang kita ni kan. Maknanya fenomena equinox berlaku ini fenomena yang selalu disalah tafsirkan oleh masyarakat. Dikatakan dikaitkan dengan perubahan cuaca, akan berlakunya kejadian cuaca. Jadi jika adanya berita-berita yang begitu, memang itu bukanlah berita yang sahih lah. Sebab equinox sebenarnya tidak mempengaruhi keadaan cuaca kita dengan ketara lah. Cuma El Nino dengan La Nina ia mempengaruhi keadaan cuaca. Okey, kita kembali kepada situasi yang sedang kita hadapi sebenarnya, Helmi. Yalah, tadi pun kita menyebut tentang kejadian banjir yang berlaku tanpa disangka sebenarnya. Yalah, di Kelang baru saja masih lagi proses pemindahan untuk mengatasi masalah itu sedang berlaku sekarang ini. Sebelum itu berlaku juga banjir di Kedah, berlaku di Pulau Pinang, berlaku di Sabah, berlaku di Sarawak, di Johor pun berlaku dengan agak serius juga sebenarnya. Jadi yalah, mungkin juga ramai yang ingin mengetahui apakah ia disebabkan oleh peralihan monsun ataupun kerana kita mencangkakan ketibaan monsun timur laut ini sebenarnya, Tuan. Sebenarnya sekarang ni kita masih lagi dalam monsun barat daya lah. Monsun barat daya ini bermula pada sekitar pertengahan Mei tahun ni, dan kita dalam tempoh beberapa hari lagi akan memasuki peralihan monsun lah. Jadi monsun barat daya seperti saya terangkan tadi, tahun ni agak lembab. Bukan seperti monsun barat daya yang lazim atau yang tipikal lah. Kalau monsun barat daya yang lazim tu kita kenali dengan keadaan cuaca yang agak kering kan, cuaca yang agak panas, kurang hujan di kebanyakan kawasan di negara kita. Tapi monsun barat daya kali ini lembab dan
salah satu faktornya ialah seperti saya terangkan, ialah disebabkan La Nina tu lah, menyebabkan kesan kepada musim badai. Dan apa yang berlaku sebenarnya jika ada taufan, sebenarnya taufan Noru ni juga mempengaruhi sebenarnya, sebab ia menyebabkan kekuatan angin monsun badai itu meningkat, dan ia juga menyebabkan penumpuan angin. Bila penumpuan angin ni dalam meteorologi, biasanya keadaan cuacanya agak lembap di kawasan yang anginnya bertumpul tu lah. Jadi kita tengok pihak kami mengeluarkan amaran waspada, peringkat waspada yang telah tamat beberapa hari yang lepas bagi beberapa kawasan di barat Sabah dan juga di Sarawak sebenarnya. Itu ialah disebabkan oleh fenomena yang saya kata tadi, penumpuan angin yang menyebabkan berlakunya garis badai di kawasan tersebut. Dan di apa yang berlaku di pantai barat semenanjung Malaysia itu ada juga dikenali sebagai garis badai lah, yang berlaku memang semasa musim badai. Garis badai ini boleh berlaku terbentuk di laut, di Selat Melaka, dan dia bergerak ke arah barat, mempengaruhi negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia lah. Dan juga jika ada macam taufan, kewujudan sistem yang besar tu, ini juga boleh menyebabkan garis badai ini terbentuk, misalnya di negeri-negeri utara. Ini macam visual yang ditayangkan sekarang. Okey, nampak macam ini apa sebenarnya tuan? Ini sejenis awan yang dikaitkan dengan ribut petir lah. Awan ribut petir yang membawa hujan lebat, angin kencang. Okey, kita akan sambung lagi apa ni Encik Muhammad Helmi. Menarik sebenarnya, banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan tuan. Tapi seperti biasalah, kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, ini merupakan satu isu yang mungkin penting jugalah, dan kalau anda ingin mendapatkan penjelasan-penjelasan yang mungkin bermain di benak anda, gunakanlah kesempatan ini. Dua talian kami sediakan seperti biasalah kepada anda di 0326 97 9767, 0326 97 9768. Kita lihat dan kembali semula sebentar lagi. Ruang Bicara Bernama TV tentunya. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang monsun timur laut. Bersediakah kita? Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, Encik Muhammad Helmi Abdullah, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Baik, saya juga nak dapat pandangan tuan. Ini tadi pun kita lihat visual tentang taufan Noru yang sekarang ini telah pun melanda, sebelum ini di Vietnam, kemudiannya sekarang ini di Filipina. Tetapi dari segi geografinya, ada juga yang mengatakan bahawa mungkin kedudukan negara kita ini dari segi geografinya mungkin agak kukuh sedikit jika dibandingkan dengan kedudukan Filipina khususnya lah. Apakah ini sebenarnya memberi impak yang baik juga kepada negara kita? Kedudukan negara kita dari segi geografinya yang terletak hampir dengan Khatulistiwa, sebenarnya kita secara relatifnya agak selamat berbanding dengan negara macam negara Filipina, sebab kita bukanlah di laluan lazim bagi siklon tropika. Taufan ni adalah sejenis apa yang dikenal sebagai siklon tropika. Jadi sebab tu kita anggap bertuah lah. Namun kita juga pernah dilanda juga, dilanda oleh taufan, misalnya taufan Vame melanda Malaysia pada 2001, pernah juga melanda di selatan Johor, dan pada 1996 ribut tropika Greg telah melanda negeri Sabah. Jadi kita pernah dilanda secara terus ataupun maknanya siklon tropika ni mendarat di negara kita pada dua kes tersebut yang saya nyatakan. Walau bagaimanapun, kita apabila ada taufan di kawasan yang berhampiran, misalnya biarpun taufan tu melanda negara Filipina ataupun Vietnam sekalipun, ia boleh mempengaruhi keadaan cuaca di negara kita. Contohnya saya terangkan tadi tentang angin akan menjadi kencang, angin di lautan akan menjadi kencang, dan ini menyebabkan kawasan perairan kita bergelora.
Jadi pihak kami akan mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora jika sekiranya keadaan tersebut diramal akan berlaku. Dan juga ini juga memberi impak dari segi cuaca juga. Ada kalanya pada kedudukan tertentu, sebab taufan ni dari segi kekuatannya, pergerakannya dan juga keberadaannya ataupun lokasinya menentukan keadaan cuaca di negara kita. Ada sekiranya taufan tu mungkin berada di lokasi tertentu, ia boleh menyebabkan keadaan cuaca yang agak kering di negara kita. Dan ada kala juga di kedudukan yang tertentu, negeri Sabah misalnya biasanya akan mengalami keadaan cuaca yang lembap. Garis badai berlaku dan mengakibatkan ribut petir, hujan lebat terutama sekali di sebelah barat Sabah. Jadi ini memberi kesan dari segi kekuatan, pergerakan, kedudukan taufan itu memainkan peranan bagi menentukan keadaan cuaca di negara kita sebenarnya. Setakat ini Malaysia apakah sudah dapat mengesan bahawa mungkin impaknya walaupun mungkin tidak sekuat apa yang berlaku di Filipina ataupun di Vietnam, apakah sudah mengeluarkan amaran sebenarnya bahawa kesan daripada taufan Noru ini mungkin akan perlu juga diberi perhatian yang serius oleh rakyat Malaysia? Pihak kami sebab taufan ni amarannya ataupun amarannya dikeluarkan oleh apa yang dikenali sebagai Pusat Pemantauan Taufan, sama ada di Jepun ataupun di Amerika Syarikat lah. Jadi berpandukan kepada amaran yang dikeluarkan tersebut, pergerakan taufan itu juga akan dikeluarkan oleh pusat-pusat tersebut. Pihak kami dapat membuat rumusan ataupun analisis tentang kawasan-kawasan yang dijangka akan mengalami cuaca yang lembap tersebut lah. Selain daripada itu, kami juga berpandukan kepada apa yang dikenali sebagai output daripada model-model cuaca lah. Model-model cuaca ini adalah program komputer yang meramalkan atau mensimulasikan macam mana atmosfera itu akan berubah untuk tempoh beberapa jam atau beberapa hari yang akan datang. Jadi berpandukan kepada itu, pihak kami akan mengeluarkan amaran bagi kawasan-kawasan yang bakal terjejas. Biasanya ini lebih mempengaruhi kawasan lautan yang lebih kita bagi tumpuan lah, sebab ianya akan menyebabkan angin kencang, laut bergelora. Jadi itu sudah tentu berbahaya kepada para nelayan. Dan juga kawasan-kawasan tertentu yang kita jangka akan mengalami keadaan cuaca yang lembap. Jadi taufan ni kena pantau pergerakannya, sebab ada kalanya seperti saya katakan tu, ada 2 kali negara kita pernah dilanda oleh ribut tropika dan taufan. Jadi kita, walaupun negara kita memang kedudukannya secara geografi ini agak selamat, tapi kita kena pantau dengan teliti tentang kedudukan. Dan pihak kami sebenarnya mengeluarkan nasihat bagi siklon tropika ni dan dipaparkan di laman sesawang kami, sekiranya dikesan di kawasan yang kami pantau itulah. Jadi itu maklumat tu penting untuk kesiapsiagaan semualah. Okey, kita nak bercakap juga apa ni Encik Helmi tentang perubahan iklim. Ini menjadi isu yang sudah pun dibincangkan di peringkat global sebenarnya, dan isu ini malah telah pun dibangkitkan dalam persidangan PBB yang berlangsung baru-baru ini. Jadi bila kita bercakap tentang isu perubahan iklim ini sendiri, apakah ini merupakan satu lagi cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada Met Malaysia sendiri dalam usaha untuk melihat dan meneliti dan juga mengkaji setiap minit sebenarnya apa yang akan berlaku sebenarnya? Perubahan iklim sebenarnya telah pun memberi kesan kepada keadaan cuaca di negara kita. Bahkan di seluruh dunia pun keadaan cuaca telah terkesan dengan pemanasan global ni lah, disebabkan oleh peningkatan gas-gas rumah kaca. Dan kita, apa yang kita lihat berdasarkan kepada data-data yang kami ada, pencerapan untuk tempoh berpuluh-puluh tahun yang telah lepas kita nampak berlakunya peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Kejadian cuaca yang hujannya adalah ekstrim meningkat. Jadi itu adalah satu petanda bahawa pemanasan global, perubahan iklim ini telah memberi kesan, mendatangkan impak kepada negara kita. Walaupun kita tak boleh mengaitkan sebarang keadaan cuaca yang apabila kita nampak contohnya ataupun kita berlakunya satu kejadian cuaca yang
ekstrim, kita tak boleh mengaitkannya terus kita kata ini disebabkan oleh perubahan iklim. Sebab mungkin kejadian cuaca tu boleh juga berlaku tanpa kesan daripada perubahan iklim lah. Mungkin ianya berlaku dan proses semula jadi, tapi apa yang penting kita katakan di sini ialah bahawa perubahan iklim tu telah merubah keadaan atmosfera ni, telah menyebabkan suhu menjadi panas kan. Jadi suhu global menjadi panas. Begitu je suhu di Malaysia. Kalau kita berdasarkan data kami, terdapat peningkatan seperti di negara-negara lain juga, peningkatan suhu sejak rekod yang mula-mula dicerap ataupun rekod suhu mula diambil lah ataupun disimpan. Jadi berdasarkan kepada itu, apabila suhu meningkat, suhu atmosfer meningkat, keupayaannya untuk mengandungi ataupun wap air yang dapat dikandunginya bertambah. Jadi bila sudah semakin panas, wap air semakin banyak yang berada di atmosfera ni. Wap air ni mungkin daripada lautan dan sebagainya. Jadi itu adalah sumber bagi, misalnya kalau berlakunya ribut peti. Ribut peti yang berlaku tu akan jadi satu ribut peti yang kuat. Sebab kita bayangkan wap airnya banyak. Lepas tu sumber tenaganya banyak, sebab dari suhu yang tinggi tu kan dengan wap air yang banyak, itu ada dua kombinasi yang boleh menghasilkan ribut peti yang kuat. Sebab tu kita akan lebih sering melihat kejadian-kejadian seperti hujan batu, belalai air, belalai darat ataupun puting beliung kecil. Itu adalah fenomena-fenomena cuaca yang kita akan kerap lihatlah, disebabkan oleh salah satunya ialah kesan daripada perubahan iklim lah. Jadi saya juga baru-baru ini ada sempat berbual dan juga sembang-sembang bersama dengan seorang peserta yang pernah pergi ke Antartika, pernah ke North Pole, dan mereka sendiri menggambarkan sesuatu yang tak pernah dibayangkan sebelum ini. Keadaan Antartika yang semakin mencair dan sebagainya, snow yang masih semakin berkurangan dan sebagainya. Apakah ini sebelum ini tidak pernah dijangkakan akan berlaku? Ya, memang mengikut kajian para saintis ataupun pakar-pakar meteorologi, kenaikan suhu global ni, kesannya sebenarnya lebih daripada yang dapat diramalkan oleh model-model unjuran perubahan iklim. Tidak dapat meramal apa yang berlaku sekarang. Mana yang sekarang ni berlaku adalah pada kadar yang lebih cepat daripada yang berlaku. Kita tengok bongkar-bongkar ataupun ditupan ais di misalnya di kutub utara, kutub selatan, mengecil dengan lebih cepat daripada apa yang dijangkakan sebelum ni. Jadi itu adalah di luar daripada keupayaan model-model unjuran perubahan iklim ni untuk dapat meramal. Jadi itu yang memang kita sangat bimbangkan, sebab ianya memberi kesan implikasi yang sangat banyak lah. Kita boleh bayangkan kalau bongkar air semua cair dengan lebih cepat daripada apa yang dapat diramal, kesannya tentu lebih besar atau impaknya lebih besar daripada apa yang digambarkan sebelum ni lah. Jadi perubahan iklim itu sesuatu yang kita perlu tangani dengan usaha yang gigih lah. Maknanya kita ada peranan yang boleh kita mainkan untuk mengurangkan impak perubahan iklim lah. Okey, kita pergi kepada realiti yang harus kita hadapi bila kita bercakap tentang negara kita sendiri. Mungkin ialah Tuan boleh terangkan berkenaan dengan ramalan cuaca sehingga hujung tahun ini, terutamanya sepanjang monsun timur laut ini. Monsun timur laut pada tahun ini 2022 sehingga 2023 kita jangka bermula pada pertengahan November pada tahun ini lah. Itu jangkaan pihak kami, dan berakhir pada bulan Mac pada tahun hadapan. Jadi secara lazimnya, sebab kita jangkakan bahawa monsun timur laut, taburan hujan pada tahun ini hampir sama dengan yang berlaku pada tahun lepas. Kedua-duanya dipengaruhi oleh faktor
global yang besar, fenomena global yang besar, iaitu La Nina yang masih lagi mempengaruhi taburan hujan di negara kita, dan juga semasa musim timur laut juga kita menjangkakan ia akan mainkan peranan lah. Kita juga jangka akan berlaku 4 hingga 6 episod hujan lebat berterusan. Ini 4 hingga 6. Kalau ikut tahun lepas kita catatkan sebanyak 6 lah, 6 episod hujan lebat berterusan yang menyebabkan banjir lah. Pada tahun ni kita menjangkakan angka yang hampir sama, itu 4 hingga 6. Dan tapi seperti saya terangkan, kita tak dapat ramalkan bila yang episod hujan lebat yang pertama tu akan bermula. Mungkin sekitar bulan November, ujung November, ataupun awal bulan Disember. Berapa kuatnya atau intensiti hujan lebat berterusan tu, kawasan ini dijangka dipengaruhi juga tidak dapat diramalkan awal lah. Tapi kita, seperti biasa, secara lazimnya episod hujan lebat ni berterusan ni akan mula mempengaruhi pada sekitar bulan November hingga Disember. Secara lazimnya negeri-negeri di seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang dahululah. Dan menjelang Disember sehingga Januari, barulah negeri-negeri seperti Johor, Sabah dan Sarawak akan turut terkesan dengan keadaan cuaca ataupun episod hujan lebat berterusan tersebutlah. Dan lazimnya apabila kita menjelang Januari sehingga ke bulan Mac, setengah negeri itu akan mengalami keadaan cuaca yang agak kering. Jadi ada dua, monsun timur laut ni ada fasa yang lembap dan juga ada fasa yang kering. Misalnya Januari sehingga Mac, biasanya negeri-negeri seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Kelantan akan mengalami keadaan cuaca yang mula kering atau kering lah. Jadi ada dua yang kita perlu lihat di sini, yang fasa lembap dan juga fasa yang agak kering bagi monsun timur laut ni. Dalam menghadapi situasi monsun timur laut ini, apa yang perlu disiap siaga oleh rakyat Malaysia sendiri, terutamanya mereka yang berada di kawasan-kawasan yang dikatakan cukup sensitif untuk mendapat monsun timur laut ini, di negeri-negeri yang sensitif? Rasanya rakyat Malaysia, sebab pengalaman tahun lepas Disember 2021 tu sebenarnya telah meningkatkan kesedaran orang ramai lah tentang pentingnya untuk mendapatkan maklumat cuaca, untuk mendengar ataupun mengetahui tentang perkembangan keadaan cuaca. Amaran-amaran yang pihak kami keluarkan tu semua perlu diambil berat lah. Mana rakyat Malaysia perlu cakna dengan amaran hujan lebat berterusan yang Met Malaysia keluarkan. Jadi Met Malaysia dari segi persiapan kami kami menganjurkan, contohnya ialah Forum Iklim Kebangsaan yang kita akan anjurkan pada 6 Oktober pada tahun ini. Ini ialah satu daripada tujuannya ialah untuk meningkatkan kesedaran, sebagai kesedaran untuk mempromosikan kesedaran di kalangan antaranya orang ramai, dan juga untuk perbincangan, sisi perbincangan kami. Ini adalah acara tahunan kita laksanakan pada bulan Oktober sempena bulan kesiapsiagaan nasional lah. Dan juga untuk membincangkan tentang kesiapsiagaan agensi-agensi pengurusan bencana seperti Met Malaysia, Jabatan Pengairan Saliran, NADMA, dan untuk mengetahui tentang isu-isu yang mungkin dialami oleh mereka dan membincangkan tentang langkah-langkah untuk menangani isu-isu tersebut. Jadi forum ni boleh diikuti, orang ramai boleh mengikuti forum ni secara live melalui Facebook, Facebook Met Malaysia, dan juga melalui aplikasi Zoom. Jadi itu adalah antara orang kata program kesedaran, untuk meningkatkan kesedaran yang orang ramai boleh ikuti. Okey. Kita sambung lagi Encik Helmi, tapi baru dapat arahan daripada penerbit, kata kita berehat berkali terakhir. Dan kembali nanti, tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan yang akan sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita, Muhammad Helmi Abdullah, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Dan kita masih lagi bercakap tentang monsun timur laut. Bersediakah kita? Rehat buat kali terakhir.
Okey, kami berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, masih lagi bercakap tentang monsun Timur Laut bersediakah kita. Baik, ini ada soalan yang baru saja di WhatsApp oleh penerbit kepada saya. Dia suruh saya tanya Encik Helmi. Soalannya bunyi begini tuan. Adakah kita boleh take precautions kalau bunyi angin berubah? Okey, sebab kebanyakan nelayan cakap kalau angin tu kuat, bunyi seakan bersiul, itulah yang bunyi tajam tu, tanda angin ribut yang bukan biasa-biasa. Sejauh mana kebenarannya? Sememangnya bila perubahan dari segi angin, sebenarnya sebelum ribut peti ni, salah satu daripada tanda-tanda awalnya ialah angin, perubahan dari segi angin. Kalau kita tengok sebelum berlakunya ribut peti, mungkin kita boleh lihat daun-daun mula bergoyang misalnya kan, pokok dan sebagainya. Itu adalah tanda bahawa satu akan berlaku lah. Misalnya biasanya dikaitkan dengan ribut peti. Sebab ribut peti ni ianya tanda-tandanya ialah angin yang kencang lah. Angin kencang. Selain daripada tu akan disusuli pula dengan sebelum berlakunya peti ataupun kita dengar guru, biasanya didahului dengan angin lah. Kalau di laut apabila sebelum berlakunya badai, apa yang berlaku pada peringkat awal yang mereka boleh nampak mungkin ialah di kejauhan tu akan ada, kita boleh nampak mungkin peti itu salah satu lah. Dan juga angin tu, sebenarnya angin yang datang tu adalah berkemungkinan besar disebabkan oleh ribut peti lah, badai, garis badai. Kalau di sebelah laut, misalnya kalau di Selat Melaka ini satu fenomena yang agak bahaya lah. Sebab ini boleh menyebabkan kecederaan. Sebab ini bergerak sebaris, ribut peti yang bergerak sebaris, menyebabkan ombak yang tinggi, menyebabkan curahan hujan yang sangat lebat, angin kencang dan sebagainya. Macam tuan sebut tentang garis badai itu, apa yang harus difahami? Apa itu garis badai? Garis badai itu adalah ribut peti yang sebaris, atau ini bergerak sebaris. Sekumpulan ribut peti bergerak, orang kata line of thunderstorm, itu adalah squall line kalau dalam bahasa Inggerisnya. Ribut peti yang bergerak, ini fenomena tu lah, betul lah kalau nelayan kata bunyi yang kuat macam bersiul tu, itu memang angin kencang lah yang akan datang tu. Jadi bila perubahan angin je, kena cepat-cepat ambil langkah berjaga-jagalah. Cari tempat perlindungan dan sebagainya. Sebab tapi Met Malaysia dah keluar tak amaran kepada nelayan-nelayan kita yang mungkin masih lagi turun ke laut dan sebagainya? Bagi garis badai ni, pihak kami mampu mengeluarkan lebih awal daripada peti yang biasalah. Sebab kita, kalau ia berlaku di laut, garis badai yang berlaku di laut, misalnya di Selat Melaka, kita boleh keluarkan amaran tu beberapa jam lebih awal lah. Mungkin sejam dua lebih awal sebelum ianya bergerak dan menyebabkan kerosakan di kawasan-kawasan tertentu lah. Jadi sebab ini ribut peti yang berskala besar, jadi kita boleh pantaunya melalui image radar kami. Untuk mengeluarkan amaran ribut peti ni, salah satu contohnya ialah garis badai tadi. Yang paling image yang paling banyak digunakan ialah daripada image radar kami lah. Sebab ini tak boleh dikeluarkan amarannya terlebih awal. Biasanya beberapa hari yang seperti hujan lebat berterusan tu boleh dikeluarkan 3 hari lebih awal. Tapi ribut peti ni, kalau badai ni mungkin seawal sejam 2 macam tu lah, lebih awal sahaja yang mampu dilakukan. Sebab pemantauannya digunakan dengan menggunakan image ataupun menggunakan radar kami lah. Macam lately, hari ini pun ketika saya berada di rumah, di sebelah tengah hari sedikit tadi, tiba-tiba angin kuat bertiup kencang lah, angin yang adakah itu memang sesuatu yang dijangkakan sebenarnya tu? Apabila untuk orang ramai macam Syakawi kan, kalau di luar sana, salah satu daripada langkah keselamatan yang boleh diambil kita apabila kita tengok perubahan dari segi keadaan. Sebab tu kita kena peka dengan keadaan sekeliling kita lihat langit dah mula bertukar jadi gelap sedikit ataupun kita nampak dari segi tiupan angin tu jadi semakin kencang.
tiba-tiba. Jadi semakin kencang itu adalah tanda bahawa sesuatu akan berlaku. Biasanya ribut peti akan berlaku. Ribut peti, jadi apabila nampak tanda-tanda awal tu kena ambil langkah berjaga-jaga perlindungan. Kalau ribut peti ini kita kena ada langkah-langkah keselamatannya. Misalnya kita kena cari perlindungan di tempat yang kukuh, jangan berada di kawasan lapang, misalnya di kawasan padang yang terdedah, ataupun kita jangan berada di kawasan yang misalnya tepi laut ke tepi pantai, yang mana kita mungkin objek yang paling tinggi di kawasan tersebut. Jadi itu antara langkah-langkah yang keselamatan yang kita boleh ambil lah. Jadi kita kena peka dengan keadaan sekeliling kita tengok, sebab biasanya kalau ini berskala kecil, dan biasanya amaran ribut peti ni kalau di kawasan daratan misalnya sukar untuk dikeluarkan awal. Biasanya ribut peti tu dah hampir nak berlaku ataupun ia mungkin dah berlaku baru amaran tu dapat dikeluarkan. Jadi itu adalah satu kekangan bagi pengeluaran amaran ribut peti ni kalau terutama sekali di kawasan-kawasan daratan di negara kita lah. Okey. Kita hampir di penghujung Tuan Helmi, lebih kurang 3-4 minit saja lagi. Jadi di penghujung ni tadi pun Tuan sebut tentang kesedaran rakyat Malaysia sendiri yang harus menghadapi situasi pertukaran iklim yang tidak menentu, cuaca yang tidak menentu, banjir dan sebagainya. Dan saya juga tertarik dengan apa yang Tuan sebut tadi, iaitu Forum Iklim Kebangsaan dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia menghadapi situasi ini. Apa lagi yang ingin Tuan sampaikan bila kita bercakap tentang kesedaran rakyat Malaysia menghadapi apa sahaja bentuk iklim yang mungkin akan kita hadapi sebenarnya? Yang penting sekali ialah masyarakat kita kena dapatkan maklumat lah. Maklumat contohnya penting sekali bagi mereka untuk mengetahui platform kaedah penyebaran maklumat ataupun amaran daripada Met Malaysia lah. Dapatkan dari saluran yang sahih. Sebab amaran ni ianya berguna apabila ianya yang terkini. Mungkin amaran tu dikeluarkan semalam. Ada setengah amaran ini memang dikeluarkan oleh Met Malaysia, tapi disebabkan ianya telah digantikan ataupun dikemaskan dengan amaran yang terkini. Amaran yang lepas tu dah tak nilainya tak boleh dirujuk lagi lah. Jadi kena sentiasa rujuk pada amaran yang terkini. Itu penting sangat. Jadi biarpun mungkin dari sumber kami amaran tu, tapi pastikan ini yang terkini. Sebab tu kena dapatkan daripada pelbagai saluran yang kami sediakan. Seperti saya terangkan, daripada media sosial kami, boleh juga memuat turun aplikasi mobile seperti My Cuaca, Rakan Met pun ada untuk mereka berkongsi maklumat pun boleh dengan kami, berinteraksi dengan kami, maklumkan bahawa keadaan cuaca tak seperti yang diramal. Mungkin itu ada satu maklum balas pada pihak kami untuk mengemaskinikan ramalan dan sebagainya. Jadi kalau mendengar daripada apa yang Tuan sebut, bulan November tu mungkin bulan yang penuh dengan cabaran dari segi keadaan cuaca. Jadi kalau nak buat pilihan raya pun tangguh-tangguhlah dulu. Saya tahu bukan tak dapatkan jawapan dari Encik Helmi sebenarnya, tapi itu ramalan. Apa pun kita biarlah pihak kerajaan membuat keputusan sebenarnya. Tetapi ini sesuatu yang cukup penting sebenarnya, dan kita harap daripada apa yang disebut oleh Encik Muhammad Helmi Abdullah selaku Ketua Pengarah Met Malaysia mungkin akan memberikan satu gambaran yang lebih jelas kepada kita, dan kita harapkan juga ianya akan memberikan satu kesedaran kepada rakyat Malaysia untuk sama-sama menghadapi situasi yang tidak menentu ini bila kita bercakap tentang kedudukan ataupun perubahan iklim yang melanda dunia ketika ini. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda dan sentiasa kami tepati sebenarnya, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.